Okay, let's start. Okay, di sini cikgu memerlukan korang punya pertolongan. Siapa yang ada kertas korang, sebab kita kena answer the space in page 29. So page tu tak dekat sini tau. Page tu ada dekat sini. Mana dia page dia? Mana page untuk kita nak tulis? Ni. Okay, so sebenarnya kan, ini page dia yang kita kena tuliskan semua dekat sini. Okay, so sebelum kita tengok dekat dia punya jadual tadi yang besar tu, okay, cikgu nak tanya sikit lah. Okay. You know this part dan pasal umur ni? Kita nampak tak? Okay, dia kata 30 to 39. Okay, 30 to 39 tu bermaksud dia kena tambah 9. Korang nampak tak? Dia tambah 9 kat sini baru dapat 39. So, bila dia kata 49, lepas 49 apa? Lepas 49, 50. 50 kena tambah 9. So, dapat 59. Lepas 59, 60. Tambah 9 lagi, 69. 69 lepas tu 70 and then tambah lagi dapat 79. After 79 will be 80. 80 tambah 9 dapat 89. Macam tu So isikan dalam kamu punya jadual. Okay, sekarang cikgu nak kita letakkan midpoint dulu. Kita letakkan midpoint dia kat sini. Okay, macam mana kita nak mencari titik tengah? Super simple. Tambah bahagi 2 sahaja. What is the meaning of midpoint? Kita tambah bahagi 2 sahaja. Okey, apa yang kita kena tambah? Okey, apa yang kita kena tambah? Kita lihat kat sini. Cikgu menggunakan pen lain. Okey, cikgu gunakan pen lain. Warna merah. Okey, let's see. Ini yang kita kena tambah. 30 plus 39. So, kita letak 30 plus 39 bahagi 2. Kita akan dapat 34.5. Kita dapat yang ni lah. Dah bagi. Okay, so the next one, kalau nak midpoint for the second one, kita nampak 40 and 49. So what do we do to get the midpoint? 40 plus 49 divide by 2. So remember, if you nak titik tengah, tambah bahagi 2 sahaja. So jawapan dia yang kita akan dapat 44.5. So kita masukkan 44.5 jawapannya. Okay, now the next one, 50. Ni, this one, 50 dengan 59. So 50 campur 59 bahagi 2. Kita dapat 54.5. So, you get 54.5. Okay, dekat sini sebenarnya cikgu nak explain something Kamu ada very easy pattern. Kita panggil dia corak. Kita panggil dia apa? Corak. Okay. Okay. Panggil corak. Kenapa cikgu kata dia panggil corak? Sebab korang nampak dekat bahagian sini. Okay, I tekan ada colour. Okay, this one. Okay, look at the corak. Dia ada corak tau. The corak is quite nice one. Kita nampak dia 34.5 kan. Lepas tu 44.5 kan. Lepas tu 54.5. Korang nampak tak? 3, 4, 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9. Nampak tak 9 kat sini? Yang lain ni 4.5, 4.5, 4.5. Sama. 4.5. 4.5, 4.5, 4.5. So, kamu boleh save time. Bila kamu tengok corak dia, kamu boleh buat apa? Kamu boleh save your time. Okay. So, kalau boleh save time, kita dah masukkan kita punya jawapan tadi. 64.5, 74.5, 84.5. So, usually the midpoint, dia ada corak dia, pattern. Okay. So, sekarang kita nak tengok dia punya kekerapan, frekuensi dia. Okay, di sini dia dah bagi 5 dengan 4. Okay, kita akan tengok balik dia punya jadual tadi. Let's look at the jadual. So, dia bagi benda macam ni. Okay, I know some of you be like, easy busy, easy peasy, or easy BB. I don't know. Okay, so whatever is it, dia bagi dia 3 markah tau dekat sini. Markah 3 adalah untuk apa? Untuk kamu punya bahagian ni tau. Table ni dapat 3 markah ni. So, bermaksud kan, kalau table kamu salah, kamu boleh kemungkinan mendapat 1 markah ataupun kosong. Kerana yang lain-lain memerlukan benda ni. So the first thing yang paling penting sebenarnya adalah this part. Yang bahagian A ni is the most important untuk dapat betul. You kena dapat betul ni. Kalau tak, kamu punya graf semua nanti silap. Okay?
Alright, so sekarang kita nak lihat bagaimana kita nak mengira dengan betul sebab saya tengok ada student yang macam hebat gila dia kira je tanpa conteng apa-apa. Sebagai cikgu pun buat silap. Sometimes, right? Sebab kita ni manusia. So, jangan buat silap tu maksud dia macam ni. Contoh dia kata tadi 30 to 39 dia dah bagi. Dia punya kekerapan yang dia bagi ialah apa? Kekerapan dia bagi 5 tadi. Tadi dia bagi 5 kan? Okay, sekarang kita nak tengok pula. 40 to 49. Okay, so macam mana kita nak kira Kita tengok 40 to 49 tu 40 ya 1. So kita pangkahkan supaya kita tak silap. Okay, so kita kira lah. Jom kita kira. 41. Lepas tu 2 kita pangkahkan. 2 lepas tu mana ni? Okay, 2 lepas tu 3. Lepas tu 4. Then you have 5 and then you have mana lagi? Tengok tu. Banyak gila kita tak nampak ni. Okay, yang ni ada lagi. 6. Ada lagi tak? Ada. 7. Semua dapat 7 tak? Dapat 7? Dapat ke? Bagi tahu saya dapat 7. Siapa yang ada kertas? Alright. Okay, so bila dah dapat 7 tu boleh tak kamu bagi tahu saya jawapan korang pula? Kalau 50 kepada 59, ada berapa tu? 50 hingga 59. Bagi tahu saya siapa yang ada kertas. So kita check. Kita check. Dapat 9 ke? Yang mana dapat 9? Yang kedua ya Nas. Okey, kalau dapat 9 ni 9 okey, 9. Next one. 60 hingga 69 berapa? Tolong saya lah kira. 11. Very good. Very good. Ada lagi tak? 70 to 79. 70 to 79. Dapat 8. Very good. Dapat 8. Okay. 80 to 89. Last one. 80 to 89. 5 or 6? Which one? Answer will be 6. Answer will be 6. Okay, very good. Very good. So, maksud dia korang semua participate dan korang ada kertas. Bagus. Okay, so sekarang. Macam mana kamu nak kira betul ke tak? Sebab ni banyak sangat. So, ingat kita kena pangkah. So, number 1, we have to cross it out. Cross it out. Okay, don't forget to cross it out. Nombor 2 nanti you kena kira balik. Okay, kira total dia. What is the total frequency dekat sini? Kira. Semua ni kamu tambah. Cuba tambah. Kita dapat tak 50 patient? Kita dapat tak 50? Kalau dapat 50 maksud dia kamu tepat lah. Maksud dia tepat. Alright? Okay. This one penting It's super important I tell you this one. Once you get wrong this, the rest will go wrong. Then don't cry. Okay, just try to be careful when you count. Alright, so dah settle. Okay, sekarang ni, saya nak tanya ni soalan ni. 50% dalam kelas saya kan, student selalu cakap salah. Yang ni, siapa boleh bagi tahu? Apakah jawapan untuk nombor yang kedua? Apakah jawapan untuk nombor yang kedua ni? Bagi tahu? 10. Bagus. Alright. Okay. Okay. So, ada yang kata 9. Jawapannya bukan 9. Saya tahu kalau 30 to 39, kita tambah 9 dapat 39. Tapi, dia punya size tu bukan ini. Bukan. Kenapa? Kenapa? Sebab, cuba. Nampak saya hai? Okay. So, kita cuba 30 to 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Got 10. Yay, spirit fingers. I don't know why today I'm so lame. But anyways, get used to it tonight. Okay. So, 10 tau. 10 So, kalau you bagi saya jawapannya 10 pun you dah dapat 1 markah. You dah dapat 1 markah. Okay. So, sebenarnya jawapan dekat sini kita dapat 1 markah saja. So, kalau you nak tulis dia 10 pun dah betul. Tapi dia ada jalan kerja kalau you nak tahulah. Kalau you nak tahu dia punya jalan kerja yang tak diperlukan kat sini, tapi ada jalan kerja dia sebenarnya, tapi tak ada markah untuk jalan kerja So cikgu dia nak add on Kita nak add on. Apakah dia punya formula untuk saiz selang kelas?
Okey, apakah dia punya formula untuk saiz selang kelas? Okey. Okay, so now the add-on is this. Kita ambil dia punya apa tu? Upper boundary. Upper boundary. Tolak dengan lower boundary. Upper boundary tu kita panggil apa? Upper boundary. Kita panggil dia sempadan atas. Yang lower boundary tu ialah sempadan bawah. Okey, apa maksud lower boundary and upper boundary? Cikgu bagi tahu. Okey, cikgu bagi tahu. Siapa yang dah lupa-lupa just in case dia orang tanya dalam exam. Okey, contoh cikgu ambil yang ni. Okey, lower boundary. Ini yang dekat bawah. Kita panggil dia sepadan bawah. Yang ini kita panggil dia sepadan atas. So, apa yang kamu kena buat ialah, kalau atas kita letak dia 49.5. Tambahkan 0.5. Tambahkan 0.5. Kalau bawah kita tolak 0.5. Kita tolak 0.5 kita dapat 39.5. Okey, contoh cikgu ambil yang ni pula. 80 and 89. Yang ini adalah sempadan atas. Yang ini adalah sempadan bawah. Sempadan atas, dia punya jawapan dia is 89.5. You tambahkan 0.5. Sempadan bawah kita kena tolak 0.5. Kita dapat 79.5. So, apa yang akan buat dengan dua benda ni, kita tolak sahaja. So, 89.5 tolak 79.5, kita dapat 10. That's why you get your answer. Kalau you ambil yang atas ni juga, sama je jawapan dia. 49.5 tolak 39.5, kita dapat 10 juga. Sebab semua ni, selang kelas dia ialah 10. Okay? Just for your information, tidak diperlukan untuk jalan kerja langsung. Sebab dia satu markah. Okay. So now let's look at the next question. Okay, so now kita nak hitungkan min anggaran umur pesakit yang dikasar positif penyakit coronavirus 2019. Coronavirus, can you go away? Okay, anyways, let's go to min. Min, okay. Dekat sini sebenarnya cikgu nak tunjuk sikit lah. Cikgu pun tak check hari tu. Ada ke tak ada? Adalah. Okay, kita tengok Oh, there you go. Ada orang kata, cikgu, saya tak tahulah apa tu min. Korang tak tahu apa tu min? Ini dia min. Ini dia. Hasil tambah nilai titik tengah kelas dengan kekerapan. Maksud dia kata titik tengah kelas. Titik tengah tadi kita buat kan midpoint dia. Okay, so titik tengah dia ada dia punya short form like this darab dengan dia punya kekerapan. So darab dengan kekerapan dia. Lepas tu kita ambil dua ni, kita bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan dia punya hasil tambah kekerapan. Ambil dia punya hasil tambah kekerapan. Itu maksud dia min. Okay, so dia kata hasil tambah titik tengah dan seterusnya. Okay, kita tengok balik. What is your mean? Kita tengok mean. Okay, let's look at the next page. Tadi punya, kita tulis kat sini jawab dia punya jalan kerja. Okay, let me write down here for the jalan kerja. Okay, please remember, in your mean kan, this one ada 3 markah 3 markah adalah sangat penting. So, jangan jadi malas. Jangan jadi malas terus tekan calculator. No, don't want. This is the midpoint. Kita tengok tadi, yang ni yang midpoint dia. Yang ni yang frekuensi dia. Dia kata 2 ni kena darab. Betul tak tadi kata? Kena darab. Okay, so kita ambil ni. Kita ambil ni, kita darabkan. So, kita buat macam ni tau. Apa dia? Sorry, this one tak ada the line. Okay. So, now kita tengok yang ni. Apa dia punya frekuensi? 5 times 34.5. Hasil tambah. Dengan 2 ni pula, kita dapat 44.5 darab dengan 7. Tambah 54.5 darab dengan 9. Tambah 64.5 darab dengan 11. Tambah 74.5 darab dengan 8. Tambah 84.5 darab dengan 6. Tambah 94.5 darab dengan 4. Okay, be careful. Even the most student that got A also can go wrong here because tersilap tulis or tersilap tekan calculator. Tolong jangan silap tekan calculator
Okay, so now kita punya bawah tu ialah jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan tadi semua ni berapa tadi kita tengok dekat atas tadi? Kenapa dia hilang? Ilah. Oh, sorry, because I think I tertekan something. Let me see whether I can go back. Alah. Wait dah. I tertekan this thing. Okay, never mind. It's okay. Tadi kita ada 50. Okay, so kita letak 50. Boleh tak bagi tahu jawapan korang? Siapa yang dapat dia kat atas tu? Bila dah darab, dapat berapa? 3165. 63.3. Okay, very good. So kita dapat 3165. Bagi 50 dapat 63.3. Okay, so this is your mean. Letak dia dalam dia punya decimal. Okay. So ini sebenarnya nak tahu pemakahan dia. Macam mana pemakahan dia? Pemakahan dia macam ni. Kalau saya nampak ni semua cantik-cantik. Okay. You akan dapat 2 markah dah tahu. Then your answer you will get your 1 mark. You will already get your 2 marks. Okay, I just want to share with you because sometimes you need to know the jawapan. Macam mana dia orang apa tu? Cikgu nanti akan letak yang ni juga dekat dalam PDF Okay, I want you to look at this one. Wait let me highlight this for you. Korang nampak tak yang bahagian ni? Yang bahagian ni berapa markah? 2 markah. Nampak? So dapat jawapan kita dapat 1 markah lagi. So total dapat 3 markah. Okay, tengok note ni paling penting Note ni is important. Okay, what did the note say? The note say that allow 2 mistake. So say for example you tertulis salah 1 atau 2, but you still get your 1 markah. You only get 1 markah. Okay? Tapi kalau you dapat correct answer from incomplete working, you award your 2 markah. Means you only get 2 marks out of 3 marks. So this is what they are giving you as pemakahan lah. Okay, this is your pemakahan. Okay, so boleh nampak Yang ni pun cikgu akan masukkan dalam drive nanti, Google Drive tu. Okay, so now kita nak buat dia punya graph. Okay, let's look at the graph. Oh ya, yang ni kita dah terpadam kan tadi. Ini I don't know why dia terpadam kat sini. Okay, just let me rewrite back a little while. Okay, ni kita ada 7 tadi, 9, 11, 8, 6. Yang ni kita ada like 50 or 59 and then the rest lah. Okay, itu tak penting sangat. Okay, now kita nak buat apa dalam soalan? Dia kata nak histogram. You look at this one. Dia nak apa? Histogram. Histogram. Let's look at how to draw histogram. I'm going to give you a brief idea how to draw and then I'm going to show you how they draw in the exam, okay? So first, you kena letak kosong. Ingat. Okay, korang kalau boleh, okay, kalau boleh, korang jangan tulis macam XY. Janganlah, tak nak tulis XY, okay? Tak nak tulis XY. Sebab ini bukan graf garis lurus or the graph yang kita lukis untuk question 12. Okay. So this one is histogram. So histogram dekat sini ialah what you need to do is kita kena tengok dekat sini dia kata umur warga emas. Korang nampak tak? Umur warga emas bermula 60 tahun. Okay. So maksud dia kan dia sedang mengira umur tau. Umur. Kita tengah mengira umur. Okay, so remember, kalau histogram, dekat bahagian bawah ni, kita kena tulis dia punya titik tengah. You have to do your titik tengah. Okay, so titik tengah, maksud dia apa? Titik tengah dekat sini bermaksud umur. Sebab tadi kita tambah dan bagi 2, umur kan? So kita tulis kat sini umur. The age. So we write that umur. So you don't tulis X, you tulis umur. So kita kena letak titik tengah dia. So titik tengah dia macam mana? Kita selangkan 2 cm of your graph. Dan kita letak 34.5.
Then kita letak 44.5. And then kita letak 54.5. And then kita letak 64.5. Kita ikut yang titik tengah semua ni. Okey. Lepas tu yang bawah ni jangan tulis lah. Yang ni tak payah. Yang ni cikgu nak explain saja. Dia titik tengah dia. Okay, so you tulis macam tu. And then dekat bahagian atas ni kamu boleh buat je kekerapan. Boleh je. Kalau tak nak you boleh buat ni. Bilangan warga emas. Ni. So you boleh tulis ni. Bilangan. Boleh je. Bilangan warga emas pun boleh. Bilangan pun boleh. Ataupun kekerapan pun boleh. F is the symbol. So dekat sini dia nak apa? Jom kita tengok apa yang dia nak dekat sini ya. Let me see where is the thing. Dekat before ni. Okay, dia ada bagi something. Come let's see. 2 cm kepada 10 tahun. Okay, maksud dia 2 cm to 10 tahun untuk his horizontal axis. Maksud dia paksi mengufuk. Korang nampak kan? Tolong jangan pening. Jangan jadi pening. Korang jangan macam ni. Jangan buat benda ni ada tengok banyak kali. Dia kata, okay, so yang ni tulis umur kan? Dia kata 10 tahun. So you pergi letak 10, 20, 30, 40. Tak nak. Tak boleh. So yang ini sebenarnya saya nak bagi tahu kamu just ignore. No need to see. You know why? Tak payah tengok sebab kamu punya tadi ni, korang nampak tak yang bahagian ni? Bahagian ni sampai sini kenapa bukan 10? Sebab kita tak boleh nak selang 34.5. So the first one you just selang satu je. So you just hafal selang satu kotak 2 cm. Sini ke sini kan tadi selang dia punya selang kelas berapa tadi? 10 kan? Ini pun selang kelas berapa? 10 kan? Ini selang kelas berapa? 10 lah. Ini maksud dia. So what I want to explain is whenever they ask you to do histogram, you don't do this. See, go back to this one. They ask you to do histogram, right? Okay, what I want to tell you is, every time you nampak untuk paksi X je, padam je. Tak payah tengok. Sebab kamu punya jadual is already fixed. They already fixed. So you ikut apa tadi dekat bawah ni? Kita ikut dia punya titik tengah. You just follow the titik tengah. Okay. The penting one is this. 2 cm kepada seorang pesakit paksi mencanjang. This one penting. This one you must ikut. Yang ni kena ikut. Kenapa dia kata suruh ikut? Sebab ini 2 cm tu maksud dia satu kotak. Sini ke sini 2 cm. And then dia kata seorang pesakit means satu pesakit. Maksud dia start dengan 1. Next one 2. Next one 3. Next one 4. Next one 5. Macam tu. This is your kekerapan. Let's look at the thing here. So kita letak apa? 1, 2, 3. Sampai maksimum dekat sini berapa kekerapan maksimum? 11. So kita letak sampai 11. So siapa yang dah sediakan your graph paper? Okay, graph paper. You boleh lukis. I'm going to tunjukkan dia punya the exact thing that they lukis. This is how they lukis. Okay, so I'm going to show you. View it smaller a bit. Okay, see ya. So this is the graph yang diorang lukis. Ada yang tanya, cikgu, perlu ke saya letak bentuk macam ni? Like this one, like this, like this, like this. Tak payahlah menyusahkan hidup. Tak payahlah. Tak payahlah. Just buat straight je. Senang sikit. Okay, just buat straight sahaja. No need to cursive whatever thing. Just do normal and simple. Make life simple. Okay, so kita tengok ni. Nampak dia kata kekerapan kat sini, tulis. Okay, yang ni dia kata midpoint kan? Tapi saya tak nak kamu tulis midpoint. You tulis umur. Lagi cantik. Tapi kalau letak midpoint is not salah. Is tak salah. Okay, tak salah. Okay, but here, nampak tak? Semua ni ialah midpoint. Semua ni midpoint. Salin saja. Salin ikut jadual tadi. No need to fikir-fikir. Yang ini kena. Yang ini kena. Yang ni. Here until here. Ini 2 cm ikut 1. 2 cm lagi ikut 2. 2 cm lagi 3. So, everything is satu pesakit. And you just have to draw your histogram.
Okay, make sure Histogram mesti apa? Dekat-dekat. Mesti dekat-dekat. And then korang punya titik tengah tu mesti berada di tengah antara dua yang box ni. Kena berada di tengah box. Cuba tengok. Sini kita letak sini, kita letak sini, kita letak. Kemudian kita lukis box dia dekat tengah. Make sure kat tengah tengah dia, titik tengah. Okay? Boleh ke? Boleh bagi tahu boleh. Ada yang weak at mathematics. I hope I explain properly to you. I hope you can do this kalau dia keluar histogram. Okay. Okay, saya akan go to the next part. Saya akan go to the next part, which is soalan D. Kita belum habis lagi. Okay, so dekat sini cikgu nak bagi tahu kamu jawapan dia bagaimana dia kira korang punya histogram. Okay, let's read this. Not this one. This one. Okay, let's read this together. So that you also know how the marking system is like. Okay, histogram. Korang nampak? Okay, let's see just remember scale. Remember the scale. The scale mesti apa dekat sini? 1 dan 2. Yang ni kena kosong lah. 3. So yang ni semua ialah titik tengah. Everything correct. Dapat 1 markah. Korang nampak ke? Okay. Kalau kamu punya ini salah, saya akan terus bagi kamu salah semua. No marks. So remember, skala sangat penting. Skala adalah sangat penting. Okay, kita tengok bars. 6 bars correctly drawn, you get 2 marks. 6 bars correctly drawn, you get 2 marks. Okay, kita tengok ni. Kalau 5 dengan 6 bars yang correctly drawn, kita dah buat 1 markah saja. Meaning, kalau kamu kurang 1. Contohlah. Contoh dekat tadi punya. Mana kita punya? Oh, dekat sini. Okay, contoh kamu dah buat cantik-cantik kan? And then korang lupa ni. Contoh you lupa ni. Ini kamu lupa. So, apa yang akan dapat dekat sini? Kamu akan dapat hanya 1 markah. Faham? Okay, tapi kalau you ada, kalau you bagi yang bahagian ni, kamu dah buat. Cantik-cantik kamu dah buat. Kamu dah buat berapa kat sini? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, you got 2 marks. So, jangan risau. You won't get 0. You still get your 1 mark. Dan satu lagi markah untuk dia punya skala. Skala lagi 1 markah. So, total you akan dapat berapa markah? Total 3 markah. Okay, so kita total ada 3 markah kat sini. Actually, got 1 more mark. Let me see where it come from another mark. Actually, got 1 more mark here. There. Correct histogram. You get another 1 more mark. Means if I see that you have a right histogram with the given scale, everything is nice, all is good, then you get 1 more mark. Tambah lagi 1 markah. So total dekat dalam soalan tu, you should get 4 marks. Okay, so that's how they mark your paper. Okay, now kita nak tengok the next one. This one cikgu nak bagi tahu. See ya, see. Mana dia punya soalan? See dah D. Okay, this part. I know it's very berconteng-conteng. Okay, so cikgu padam ni. Tak payah tengok dah. Ini semua dah settle Okay, cikgu padam dulu sebab dia dah sangat berconteng. Okay, now let's see. Okay, just now you got your frequency here, 7, 9, 11, 8, and 6. Here you got 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89. Okay, now everybody focus on number D. Okay, untuk bahagian D ni. Jika umur warga emas bermula 60 tahun. Bermula 60 tahun. Okay. Gunakan histogram yang telah dilukiskan. Tak perlulah. Tak perlu. No need. Because then you see your histogram ni jadi pening. No need. No need. Tak perlu. Walaupun dia kata suruh kamu guna histogram yang dilukis. Tak perlu. Kamu cuba tengok dekat jadual. Tengok kat jadual je. Senang sikit kita akan dapat markah terus.
Okey, dia kata, nyatakan bilangan warga emas yang dikesan positif jika dia berumur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Where is 60 tahun ke atas? 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. So, berapakah bilangan? 8. Mana saya punya benda tu? Alamak. Gila ni. Okay. Now, mana kita pergi dah? Alright. So, kita tengok dia punya jadual ya. Kita tengok dia punya jadual 60 tahun ke atas. Let's see. This one here, this one here, this one here and this one here. Ambil total ni je jawapan. So kita ambil 11 plus 8 plus 6 plus 4. Answer, jawapan berapa korang dapat? Bagi dalam chat. Teacher. Wih, takutnya. Siapa tu? Okay, dah betul. Thank you very much. So, itu adalah jawapan 1 markah sahaja. Okay, anything 1 markah, no need jalan kerja also can. Okay, let's look at the next question. Cikgu nak buat next question is this one. Melukis. Okay, cikgu nak guna lukisan pula. Okay, so nombor 15. Okay, nombor 15 ni, kalau korang suka melukis tanpa memikir apa-apa sangat, so I think I suggest you to use this as your question yang you perlu buat untuk exam. Sebab korang kena pilih 4 soalan. Korang kena pilih 4 soalan. So, make sure you already sort of know what soalan you nak pilih. Okay, jangan dekat dalam exam baru you nak pilih. So, you know what to pilih already. Okay, A. Kita tengok. Okay, dia kata bla 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 dan bagi tahu story dia. Okay, so jom kita tengok soalan. Dia kata dia nak lukis dengan skala penuh pelan. Okay, ingat the word pelan. Pelan tu means look from top. Dari atas. Top or dari atas. So imagine you punya mata tu dari atas. From your eye, you look down. Okay, you pandang bawah. Okay, apa yang you nampak? Okay, so for this one, I just going to lakar sahaja with all the measurement. Then you can draw it quickly if you are doing in your paper. So apa yang kita nampak dekat sini, kita akan nampak bahagian sini. This one, kita akan nampak bahagian ni, betul tak? And then, kita akan nampak bahagian sini. Yang lain, kita tak akan nampak. Yang lain, kita tak nampak. So, bila you nak lukis, you lukislah segitiga dulu. Lakaran dulu. Ingat, first thing, you always lakar dulu dalam kamu punya kertas. Jangan terus lukis. Always lakar dulu. Check dulu. And then, when you lakar, apa you buat? You tulis dia punya ukuran. Ukuran. Dengan ukuran. So, ukuran kat sini berapa? 4. So, kita tulis 4. Ukuran kat sini 5. Yang ni 5, yang ni pun 5. So, 5 kat sini. Yang kat bawah ni, yang ni 3. So, kat bawah ni 3. So, yang ni 5. Yang ni 3. Okay, so you dah lakar, betul tak? So, nombor 2, kamu lukis dengan pembaris. Ikut ukuran di atas. So, you lukis cantik-cantik dengan ukuran yang betul. So, you lukis, lukis. And then you lukis, and lukis, and lukis. Settle. So, I'm going to put you here. Tidak perlu label. Tak perlu conteng apa-apa kat sana. But make sure you lukis dengan pembaris dan ukuran mesti betul. Ukuran mesti betul. Okey, dekat sini markah dia dapat berapa? 3 markah korang. 3 markah. Okay, let's see. Jawapan, apa dia kata pasal ukuran dia? Come, let's look at the notes. I'm showing you all this so that you understand how the teacher mark. Okay. So the first notes is, number 1, accept drawing. Bukan lakaran. Bukan lakaran. Dia nak drawing guna ruler tu. Okay. Dan dia kata, accept lagi apa? Tak nampak ni kecil sangat. Sekejap cikgu zoom in lagi. Okay. Then accept diagram without labels. Tengok tak? Accept diagram without label. Ignore the wrong label. So no need to label. No labels.
Okay? Accept correct rotation of diagram. Maksud dia kalau kita lukis macam ni tadi, betul tak? Tadi kita lukis macam ni kan? Kita pandang kan? Kadang-kadang you boleh pandang terbalik sebab mata kamu di sebelah kiri. So you boleh pandang macam ni pula. Macam mana kita nak lukis ni kalau pandang terbalik? Is it something like this? I also cannot pandang terbalik ni. Let's look at the question just now. If you want to pandang terbalik, how you look like? There, here. If you pandang terbalik, how you will like? See, here, line, line. Oh, this is the same as just now. Contoh kita pandang terbalik macam ni, kita pandang macam ni pula. So, you akan nampak ni dulu. Lepas tu baru benda ni, lepas tu baru turun. Like this. Something like this. Pelik lah. Alah, do normal je lah. Pandang yang cantik-cantik macam ni tepat-tepat dah. Nak terbalik-terbalik nanti, saya pun terbalik tengok. Terbalik-terbalik will look like how? Let's see. I also quite interested to see how they look terbalik. Okay, never mind. Even if you do like this also can. Some of you will look like this. See? Betul tak? Ini pun boleh juga. Ini pelik tak nak. Sebab mata kamu boleh pandang macam ni pula. Boleh pandang macam ni dari atas. Betul juga. So that's what they are saying lah. Okay, that's what they are trying to say lah. That's what I'm trying to explain. Okay. Accept correct rotation. Tengok ni. Okay, lateral inversion tu maksud dia songsang. Tak boleh. Macam ni tak boleh lah. Okay. If more than one diagram is drawn, mark award mark to the correct one only. Okay, so award mark to the correct one only. For extra lines, okay, maksud dia tiba-tiba kamu pergi letak satu line macam ni atau tiba-tiba ada line kat sini. Saya tak ada jawab, tak ada markah. Okay, tak ada markah. Banyak ni nak explain. Okay, so nanti kamu tengok sendiri lah. Saya akan bagi dia. Banyak sangat. Okay, cuba tengok. Yang ni dotted line pula. Award marks ke, tak ada mark ke, solid line. Ingat kan? Okay, what is the meaning of dotted line? Okay, let's write there. What is the meaning of dotted lines? Ini penting juga. Apa maksud dotted line? Dotted line tu maksud dia you tak nampak dia. You tak nampak. Tak nampak dari luar tapi ada line. Tapi ada line. Macam tu. Kalau dia solid line tu maksud dia apa? Solid line means you memang nampak. Memang nampak ada line. Okay. Okay. I want you to look at this one. This one important lah. Sebab I see a lot of students do this. See, number 10. You see what happened. Please don't do this. Very important this one. Take note. Number 10. Just say, kamu pergi lukis kan. Contoh kamu dah lukis macam tadi. Then what you do? You do double line. You buat double line. You nak buat cantik-cantik. Ada border. I nak buat border. Nak buat border. Lepas tu you nak buat apa? Shaded region ke. Korang jangan. Jangan. Lepas tu tak nak guna ruler. Tak nak guna ruler. Dia menggeletar. Macam ni. Macam ni. Menggeletar. Korang deduct marks. Korang jangan kena deduct mark. Okay. Guna ruler. Use ruler. Next one. Number 11. Don't use graph paper. If you use graph paper, you don't have marks given. No marks awarded. Okay? No marks awarded. Alright, so then we go back to our question again. Okay, next page. So you know how the marking system is like. So you got your 3 marks there. Okay, this one a little bit tricky. Okay, for this one a little bit tricky because of the curve. Okay, first kali cikgu nak tengok pula yang ni, important ni. A solid quarter cylinder. Ini adalah sukuan silinder. Korang tahu silinder tu ialah benda ni? Sukuan means dia pergi potong 4. Lepas tu dia keluarkan. So dia tinggal bahagian ini sahaja. Dia tinggal bahagian ni saja yang sukuan dia. Okay.
Miss dia tinggal bahagian ni saja. Okay, so yang ini sebenarnya cikgu nak tanya. This one is the cylinder lah. This thing. This thing is the cylinder yang kena potong. Yang cikgu tengah lukis dengan warna merah ni. This one. This is this one. Okay, apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini ialah, okay, so fokus kat sini ya. Panjang ini berapa? Panjang ini. Soalan tadi, cuba tengok. Panjang tadi tu. Dia ikut soalan yang ni sebab dia sambung. Korang nampak ni, 3. Nampak 3 kan? 3 So, atas pun berapa? 3 kan? Okay, kita pergi balik. So, dekat sini pun apa? 3. Kat bawah pun 3, betul? Okay, do you know that your cylinder, this is a circle. Here is dia punya point O. Sini adalah radius. Radius tu ialah jejari. 3. Sini pun berapa? Jejari dia 3. So, kalau sini ialah 3, sini pun berapa? 3. So, maksud dia kalau sini ialah 3, kat belah sini pun apa? 3 juga. Faham? Okay, kalau faham apa saya kata pasal 3 ni sebab dia jejari dalam silinder. Okay, let's padam ni. Okay, so korang dah tahu actually what is that? 3 tu. So, cikgu akan letakkan dia punya ukuran. So, let's ukur dia. Dari sini ke sini dia 3 Kat sini dengan sini pun 3. This is 3. Okay, so here and here is 3. Alright, I don't conteng dah atas lah. Nanti pening pula. Atas ni jangan conteng. Okay, so now let's lukis dia punya dia nak apa kat sini? Dia kata dongakkan melihat dari X. So can you see from X? Mata kamu tengok kat sini. Apa korang nampak? Apa yang kita nampak dari X? So cikgu akan guna highlight. Okay, kita akan nampak bahagian ni. Kita akan nampak bahagian ni. And then kita akan nampak apa? Kita nampak bahagian ni kan? Alamak cikgu. Dia bentuk curve lah cikgu. Dia bentuk curve. Bukan, dari depan kamu tak akan nampak curve. Cikgu pernah explain dalam kelas November kalau saya tak silap. Kalau silinder kan, kalau you pandang dari depan sini kan, kamu tak akan nampak dia bengkok, kamu akan nampak dia bentuk segi 4. Tepat. A rectangle. You will see a rectangle. You won't see dia bengkok. Ataupun curve. Tak ada curve punya. So, kalau tak ada curve, apa yang you akan nampak? You akan nampak segi 4 tepat yang kecil kat sini. Like that. Okay, you akan nampak begitu. Okay, so macam mana kita nak tahu dia punya ukuran? Kat sini ke sini ialah 4. Nampak 4? 4. So, kat sini ke sini ialah apa? 4. Atas ni berapa pula? Sebab semua tu 6. Nampak 6. So, kat atas ni 2. So, bagaimana kita punya bentuk yang kita nampak dalam warna yang itu, first thing, remember I say you kena, number 1, you lakar dulu dengan ukuran dalam kertas mana-mana. Kat mana-mana. Don't simply put in the kertas jawapan. Just conteng dekat mana-mana. Okay, so you lukis dulu. Okay, so you akan nampak bentuk ni, and then you akan nampak bentuk lagi kecil ni. And then here will be 4 cm, here will be 3 cm, here will be 4 cm, here will be 2 cm, here will be 6 cm, here will be 4 cm. Here will be 4 cm. And then nombor 2, baru you lukis betul-betul dengan ukuran, dengan ruler. So you draw nicely with ruler. Do we need to label or we no need to label? Tidak perlu label. No label. Okay, no need to label. Dapat markah. Okay. This is easy marks actually because you see not. There's a 4 marks there. Banyak markah. Tanpa mengira kita dapat 4 markah. That's a very good marks. Okay, so I hope you understand this part for question number 1. Lepas tu cikgu akan explain pula untuk nombor 2. Padam dulu. Okay. Wah, today very quiet, Ayo. Very good, Ayo awake? Hi, teacher. Hi. Yes, teacher. Tidur. Yay. Lama tak dengar suara korang.
Hazir baru senyap-senyap. masuk ke? Apa dia? Tidur Aiman Aiman. baru masuk. Aiman. Aiman tak ada lah. Adalah, bukan tadi ke? Ada lah. Suara. Ada. Wah, ada 20 student tak masuk hari ni Semua. Hari ni jam tau dekat luar tu. Semua orang balik kampung kot. Orang Ataupun holiday. Saya pun kat kampung je. Oh yes. Baru sampai tadi. Oh, bestnya. Oh, bestnya. Okay, take care tau. Anyways, thanks for joining the class. Okay, kita sambung sekejap lagi ya. Kita sambung ni. Untuk Y, kita tengok Y. Okay, Y kita tengok mata kita kat sini, tengok dekat sini. Okay, so apa yang kita lihat untuk Y? Okay, so kita akan nampak benda ni. Sorry conteng terkeluar. Okay, so kita akan ada ni. Okay, so bentuk tu kita ada dah. Okay, then you be like, cikgu, apa dia punya panjang kat sini ya? Okay, jangan lupa tengok balik dalam soalan sebelum ni. Berapa panjang dia kata? 5 lah. Don't suddenly takut tau sebab dia memang ada kaitan dengan soalan yang sebelum ni. So ini 5, ini 5 macam tu. Okay, then next one some more. You want to check again the just now one dekat situ? Okay, kita check. Yang 5 ni adalah sama dengan bahagian sini Ini pun 5 tau. So dia sama. Okay, so dia sama. So yang ni 5, yang ni pun 5, ini pun 5. Okay, so maksud dia kan number Y kita nak lakar dulu. Apa yang kamu akan nampak dekat sini? Kita akan nampak yang ni 5, yang kat sini 4, kena nampak 4. Lepas tu kat sini pun 5. Lepas tu tutup kan? Okay, tutup. Okay, and then bila you buat macam ni kan, kamu akan sedar something. Kamu sedar tak yang bahagian ni? Yang bahagian kuning ni. Yang bahagian kuning tu dia punya measurement tadi berapa? Cikgu ada explain tadi. Sini ke sini berapa? 3 cm kan? 3 cm. Bawah ni berapa? Bawah ni 5. So yang bahagian sini yang N dengan G tu baki berapa? 3 tambah berapa dapat 5? 2 kan? So apa yang kita kena buat? Dari sini ke sini you ukur 2 cm. You ukur 2 cm. Lepas tu you akan nampak garisan yang warna kuning ni. You akan nampak garisan yang warna kuning ni. Betul? Warna kuning ni. Okey, garisan yang warna kuning ni you nampak ke dari luar ke tak nampak? Somebody bagi tahu saya. Nampak ke dari sini? Tak nampak. nampak. Ke warna kuning? Tak nampak. Tak nampak kita kena buat apa? Garis apa? Dotted line. Buat dotted line. Okey, dekat sini baki dia 3 cm Okay, and then kita melukis lagi. Ada lagi yang kamu nampak dari depan. Is this bahagian ni, atas ni. So, yang akan nampak bahagian atas ni juga segi 4 tepat. So, kita kena lukiskan dekat atas dia. Berapa tinggi kat sini? Then you be like, sini ada 6. Nampak 6? Okay, kat sini 4. So, 2 betul. So, 4 dengan 2. Sebab 2 tambah 4 dapat 6. So, kat situ ialah 2. Tutup. Tutup. And then buat dotted line tadi. Okay, so nombor 2 kita kena lukis betul-betul. Lukis betul-betul guna apa? Guna ruler. Please guna ruler. Yang ni SPM duduk sekali cukup. Jangan repeat balik. Ada yang repeat nanti susah pula. So jangan repeat balik, buat betul-betul. Then kita buat line dia. Settle. Dah dapat markah. Banyak markah ni. 5 markah. Come on. It's like a free 5 markah ni. Okay. So that's all for this question.